السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang melimpahkan pemberiannya kepada kita. Kita sedar tak sedar, kesemua kebaikan yang kita dapat nikmati dengan dia itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan tuan pengerusi masjid, pengarah masjid, yang mana banyak-banyak terima kasih yang mana terima saya sebagai maju sampaikan tazkirah pada malam ini, sekalipun yang sepatutnya saya bukan yang sepatut untuk nak mengambil tempat di sini pada malam ini, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya mengambil tempat di sinilah. Maka sebelum daripada saya nak sampaikan sepatah dua kata sebagai tazkirah, lebih dulu saya minta ampun dan maaf sekiranya di dalam penyampaian saya ini ada kekurangan dan khususnya ada tersentuh perasaan terhirih hati, mencarikan perasaan minta maaf banyak-banyak. Demi saya tidak ada niat, hanya niat kerana untuk menyampaikan nasihat agama sebagai tunai perintah agama untuk menyampaikan
menegakkan, menyebarkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada orang-orang mereka yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tengok kepada masa kitanya, masa tak banyak sangatlah untuk ruang ataupun peluang untuk kita nak ambil pada malam ni. Isya kitanya jam 8 lebih dah, 8.15 lebih kurang itu saja. Maka lebih kurang lagi 20 minit saja. Maka saya rasa saya cakap dengan pengurusi, kata kita ambil masa malam ni kita berjalan tak seperti biasalah, kita sembahyang Isya lewat sikitlah insya-Allah taala. Lama-lama sekali, jaga-jaga sekali, kita sembahyang Isya lewat sikit. Biasa kita ada sembahyang Isya awal dah, malam ni kita sembahyang Isya lewat sikit. Mudah-mudahan kita masuk di dalam orang yang tunai satu ibadat yang terbaik. Kerana sembahyang Isya ni mengikut satu hadis dan pendapat Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu, riwayat dia, pendapat dia hak qadim, dia kata sunat takhir, sunat kita melewatkan dia. Sembahyang di waktu sepertiga malam, jam 10 malam tu lebih baik, hak tu lebih afdal daripada kita sembahyang di awal waktu untuk waktu Isya. Walau bagaimanapun malam ni nak minta masalah sikitnya, takut-takut tak habis tajuk. Tajuk tu tak diberi sebagai tajuk tertentu. Hanya saya nak nasihat, cakap betul nasihat lah, lebih kurang 20 minit ataupun setengah jam. Selepas tu kita ada sisi soal jawab, boleh lebih kurang 3 jam insya-Allah. Boleh tunggu. Biasanya kita saudara kita Malaysia tak boleh. Kalau kami kat sana boleh. Saya kalau kat sana sampai jam 1 malam, 2 malam lah. Tapi kita mula lepas Isya jam 9 ataupun 10 kat sini, sampai 1 malam, 3 jam tu boleh lagi. Tak jadi kita sini, tak jadi trend, tak jadi macam tu. Kalau macam tu pun ada penceramah sore je lah, semua tu lebih balik semua. Walau bagaimanapun, pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan yang benar kepada kita, jalan yang betul kepada kita, khususnya kita orang Melayu. Tidak dikatakan Melayu melainkan Islam. Alhamdulillah. Sehingga orang Inggeris sendiri, orang British sendiri nak tinggal negara Malaysia ni pun, dia tinggal definisi takrif orang Melayu tu dengan masuk agama Islam, dengan kata Islam. Kalau tak Islam tak dikatakan Melayu. Maknanya alhamdulillah, itu kelebihan kita orang Melayu. Sebab tu kita tengok sifat-sifat orang Melayu ni, cuba kita perhati, dia tak jauh daripada sifat-sifat orang Arab. Orang Arab, Allah Subhanahu wa taala tukar daripada kesyirikan dia kepada Islam, kepada tauhid penuh. Boleh kata orang Arab Allah tukar daripada kafir kepada Islam, kepada mukmin. Tak dikata Arab, boleh dikatakan begitu. Tak dikatakan Arab melainkan orang mukmin lah. Begitu juga Melayu kita, Allah tukar daripada kita berbagai-bagai agama, mari jadi kita orang Islam. Alhamdulillah. Maka kita, bila kita bawa Islam, agama Islam adalah agama yang di dalamnya hidayah.
Agama Islam, agama yang menunjuk kepada kita, ajaran dia tu tunjuk kepada kita perkara yang terbaik, perkara yang sepatut kita mengerjakan, perkara yang apa patut kita tinggalkan. Itu Islam. Itulah yang sebenarnya. Maknanya kalau kita nak kata begini, bolehlah. Islam adalah satu sistem hidup kita. Sistem ni yang membawa kepada bahagia, beruntung, selamat mereka yang ikutnya. Siapa ikut sistem ni, orang ni berjaya, orang ni beruntung, orang ni bertuah. Maka sistem ni dia sempurna, sistem yang sempurna, cukup, tidak ada tertinggal satu pun, tak ada. Kesemua tu cukup. Bersalahan agama yang lain, sistem untuk membawa manusia kepada kebahagiaan, membawa kepada untung juga, tetapi tidak cukup, tidak lengkap. Sebahagian, kadang-kadang sebahagian saja. Seperti agama Buddha, dia ambil satu bahagian di dalam tajuk akhlak, tajuk tinggal dunia. Begitu saja. Dia tak sempurna. Adapun Islam, alhamdulillah, sistem dia sistem yang sempurna. Segala gerak-geri kita dia sudah susung, ada cara dia. Oleh itu tidak ada jalan yang boleh nak membawa seseorang kepada kebahagiaan selain daripada cara Islam, selain daripada agama Islam. Oleh itulah alhamdulillah, kita Allah sudah tunjuk jalan yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ringkaskan tajuk agama. Dia kata, fa inna khairal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik cakapan kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kompas, sebaik-baik GPS, sebaik-baik petunjuk ialah kompas petunjuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah cakapan yang paling baik, yang paling elok lain pada Al-Quran. Quran tidak ada satu pun kekurangan, tidak ada satu pun nak boleh kita nak komen. Orang yang komen Al-Quran menunjuk di atas orang itu tak sempurna. Orang kekurangan wa ilmu, dia kurang akal. Orang kurang pok, kalau bahasa petani kata. Faham? Kurang pok, kurang masak. Tak masak mana hampir-hampir dengan gila lah. Tak gila tapi tak gila 99 gitu lah. Tak sempurna. Wa ilmu, dia tak sempurna di dalam tajuk ilmu. Ilmu dia tak sempurna. Dia komenlah Al-Quran. Bila orang yang faham betul-betul, dia kagum kepada Al-Quran setiap segi, di dalam susunannya, di dalam artinya, di dalam ilmu yang ada di dalamnya, kesemua menunjuk kata Al-Quran daripada Allah. Al-Quran mu'jizat. Sampai kepada hari ini sudah 1400 tahun lebih Al-Quran turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh nak tiru, nak bawa mari ayat-ayat yang sama dengan Al-Quran. Ini kata Al-Quran tu mu'jizat. Khairul hadis, sebaik-baik cakapan.
Dan sebaik-baik pertunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil cara yang ditunjuk oleh Nabi, tentu orang ni orang dapat pertunjuk, orang tak sesat. Itu mana dapat pertunjuk, mana tak sesat, tak jatuh parit, tak jatuh ril di dalam perjalanan dia. Oleh itu kita di hari ininya kita kena berpegang dengan tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan ajaran Nabi, berpegang dengan ajaran Allah, berpegang dengan tunjukkan Nabi. InsyaAllah ta'ala kalau ni tak sesat, tentu orang ni selamat. Yang jadi sesat di mana-mana masa pun, tak kira di masa mana, orang yang sesat, orang yang tak ikut dua ajaran inilah. Tak ikut ajaran Allah, tak ikut ajaran Nabi. Kalau masa Nabi Adam, tak ikut ajaran Nabi Adam. Kalau masa Nabi Ibrahim, tak ikut ajaran Allah, tak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Pada masa kita tak ikut ajaran Allah, tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja saya tak sebut kata ikut sunnah. Saya tinggal sikit perkataan itu. Kerana apa? Supaya nak bagi faham kepada kita bahawasanya maksud dengan sunnah adalah ajaran Nabi dan tunjukkan Nabi. Bukan maksud dengan sunnah Nabi ialah hanya tersimpan di atas, terhad di atas kata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana, dan kadang-kadangnya kita sendiri pun bila sebut kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti kena ikut sunnah Rasulullah, bahawa kita terselamat, bahawa kita tidak sesat. Kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kata ikut sunnah, maka kadang kita faham sepi, kita faham cara literal, kita faham dengan cara terhad, iaitu kena ikut apa yang dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah buat mesti kita kena buat, barulah selamat. Apa yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Kalau kita buat, kita salahlah. Kita faham gitu. Maka itu bukan maksud Rasulullah, bukan maksud di dalam agama. Agama maksud dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah, tunjukkan Rasulullah, hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipaham oleh para ulama, khususnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada hari kita ini. Kaum muslimin, muslimat, tuan-puan, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Salahnya jatuh ril kita adalah kerana kita tak ikut ajaran kedua-dua. Wa emonya kita salah faham daripada ajaran kedua-dua. Yang tak ikut itu memanglah, tetaplah, waktu tidak ada syak,
tentang sesatnya. Ada kalanya kita kena faham yang sesat bukan kerana tak ikut kedua-dua, kerana ikut kedua-dua, tetapi salah, tak betul di dalam cara mengikutnya. Situ yang jadi problem yang besar, yang jadi masalah yang besar. Boleh faham atau tak boleh faham? Satunya bahasa, saya cakap ni bahasa standard saya, bukan standard Malaysia, bukan standard mana-mana. Standard saya campur Petani, Kelantan, Kuala Lumpur, saya campur sikit-sikit lah, sikit-sikit, saya boleh faham semua. Agaknya boleh faham bahasa dulu tak? Boleh faham tak? InsyaAllah boleh faham. Cuba kita tengok kepada orang-orang yang mengaku bahawa agama Islam tetapi ulama kita hukum dengan sesat. Sesat. Sebab apa boleh ulama kita hukum sesat? Kat situ. Misalnya kita kata Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Musyabbihah, Hashwiyah, Qadariyah, Karramiyah. Ramai daripada mereka yang dibilang oleh ulama kita 73 kumpulan lebih. Kesemua tu dihukum sesat. Dihukum sesat. Adakah sesat mereka kerana mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Adakah mereka tidak ikut Al-Quran dan Al-Hadis, tak ikut sunnah? Kalau kita tengok kepada latar belakang mereka, khususnya kita tengok Mu'tazilah, kita tengok Murji'ah, kita tengok kepada Khawarij, kita tengok kepada Syiah, mereka kesemua berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Sunnah. Kerana tidak boleh dikatakan tidak ada orang yang mengaku beragama dengan agama Islam yang tinggal Al-Quran dan Sunnah. Tak ada. Maka kenapa boleh mereka sesat? Kenapa boleh ulama hukum kata mereka sesat dan pada hakikatnya mereka sesat? Cuba kita tengok Khawarij yang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berperang dengan mereka. Sayyidina Ali perang dengan mereka. Sayyidina Rasulullah sudah cakap tentang nak munculnya firqah Khawarij, sehingga Rasulullah kata, kalau kamu nak banding sembahyang kamu dengan sembahyang mereka, tak boleh nak banding, lebih semaya mereka. Kalau kamu nak banding Quran kamu dengan Quran mereka, tak boleh nak banding. Mereka berpegang dengan Al-Quran, mereka berdalil dengan Al-Quran, mereka baca Al-Quran, mereka semaya malam, puasa sehari. Kalau kamu nak banding puasa kamu dengan puasa mereka, tak boleh nak banding. Lebih Khawarij semuanya. Tapi mereka, Rasulullah kata, keluar daripada agama seperti keluar anak panah daripada busuran. Keluar pada agama, Rasulullah sudah hukum keluar. Mereka berpegang kepada Al-Quran.
berpegang berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak kerana lain, tak ada yang lain, hanya kerana mereka salah faham, salah guna Al-Quran dan hadis Nabi sendiri. Situ ya, salah faham, tak betul cara faham, tak betul cara guna. Dengan kata lain, baca tak betul, buat definisi tak betul. Bila buat definisi tak betul, itulah jadi salah. Buat neraca tu neraca tak adil, neraca tak betul. Perkara yang 1 kilo bila timbang naik 1 kilo lebih, betul ke tak betul? Dia salah kat mana? Perkara 1 kilo kita timbang kilo juga. Kilo ni 1 kilo, tapi kilo ni 1,5 kilo. Dia salah kat mana tu? Salah kat barang ke? Salah kat mana? Salah kat neraca tu lah. Alat penimbang tu. Silap betul alat penimbang. Silap betul alat penimbang. Dia guna nama kilo juga. Guna panggil kilo dah alat penimbang. Kalau kami sana panggil kilo. Kat sini penimbang. Penimbang sana panggil kilo. Timbang naik 1 kilo pun dia panggil 1 kilo. Kalau nak beli alat penimbang tu pun dia panggil nak pergi beli kilo. Nak pergi beli kilo untuk buat timbang. Kat situ hak jadi masalah kita sampai ke hari ni. Penimbang, alat penimbang tu, silap di alat penimbang tu lah. Maka yang guna alat penimbang yang betul dengan secara keseluruhannya, dengan secara luasnya, iaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah dia guna alat penimbang yang betul. Dengan kata lain, yang pakai, yang guna Al-Quran dan hadis Nabi dengan secara betul. Dengan secara betul. Tak silap. Kilo dia, penimbang dia ni, kalau 1 kilo, 1 kilo. Tak lebih, tak kurang. Adapun alat timbang bagi yang lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, tak terjamin. Sekali hak 1 kilo naik 1 kilo. Satu ketika hak 1 kilonya naik sampai 2 kilo dah. Kalau dia tak sampai kilo pun ada. Jadi bagi kita orang yang tak tahu, tak pandai nak ukur ni, kita nak beli alat penimbang yang mana supaya selamat? Nak beli penimbang yang mana yang selamat? Maka saya nak berpesan pada malam ni, kita belilah penimbang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beli penimbang ni, insya-Allah kita selamat. Saya rasa saya bacalah, tengok penimbang, nak royak kata cara penimbang silap betul. Penimbang ni silap benda hukum agama tu silap. Cuba kita tengok satu pandangan daripada pandangan mereka yang menegah, melarangkan mengadakan majlis Maulidur Rasul. Kita ni majlis kita hari ni majlis Maulidur Rasul. Agaknya surau ni tak mengharamkan buat majlis Maulidur Rasul lah, sebab hari ni buat majlis ni kalau kata haram tak ada dah. Sebab tu saya berani sebut tu. Jadi mereka yang mengharamkan majlis Maulidur Rasul, mereka kata bila kita sembelih binatang,
Semulah lembu ke, semulah unta ke, semulah ayam ke, untuk kerana nak buat majlis Maulidur Rasul, itu tidak halal dimakan. Haram, tak boleh. Dia guna pengukuran mana? Dia guna neraca mana? Neraca tu, kalau kita haram ke tak haram pengukuran kita, kita tak tahu haram tak haram, barangkali kita kata halal dengan dalil kita duk makan. Yang kita buat untuk nak makan ke, semula ayam pun nak makan. Mereka guna pengukurannya kerana kita semula kerana lain daripada Allah. Mereka guna ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran nas, faham nas. Nas lawan dia mafhum, bukan mafhum, bukan kita faham dengan secara faham sebalik, faham sebalik. Nah ni dia sebut betul-betul saudara. Terus betul saudara. Allah kata diharam di atas kamu bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, diharam di atas kamu bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Dan wama uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih kerana lain daripada Allah. Semula bukan kerana Allah, semula kerana nak buat Maulidur Rasul. Maka bila kita semula lain pada kerana Allah, binatang semula itu tidak dihalal kerana dibilang syirik. Betul tak betul? Betul tak betul? Itu dia guna Al-Quran. Begitu juga kalau kita baca di dalam hadis ada Rasulullah, barang yang semula kerana lain pada Allah itu tidak dihalalkan. Maka di hari ini kita semula ayam, semula kambing, semula lembu kerana lain daripada Allah, kerana nak buat majlis Maulidur Rasul, maka memang kerana lain pada Allah tentu haram. Tetapi saya rasa hari ininya halal, sebab kita tak semelah, kita pergi beli yang dismelah. Kau semelah kambing hari ini, semelah kambing dek hari ini, kau beli daging kambing, beli, senanglah, tak haram lah. Pandai adalah orang Pulau Pinang ni pandai lari pada haram. Maka macam mana kita kata perkara ni, kita nak kata tak haram macam mana, sedangkan nas di dalam Al-Quran Allah kata betul-betul, kata haram semula kerana lain pada Allah. Cuba kita tengok satu lagi daripada mereka yang guna pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Bila kita nak ucap selamat tinggal, orang nak bersapi, bila dia nak naik kapal, dia nak naik kenderaan kereta, orang-orang Arab, dia kata fi amanillah, kamu berjalan, mintalah kamu berjalan di dalam aman daripada Allah. Yang ini minta Allah bagi keamanan kepada kamu, keselamatan kepada kamu sepanjang perjalanan kamu. Itu dibilang salah bid'ah, dalalah, salah kita kata begitu. Lebih lagi kita kat sini
Orang-orang nak pergi buat haji, kita jemput orang ceramah pula di majlis, kadang-kadang di lapangan terbang, di tempat nak berpisah tu, kita jemput ahli penceramah. Sudah penceramah tu berdoa pula minta berjalan selamat, maka itu dibilang bid'ah, tak berlaku, tak ada. Kerana perkara direka saja. Kalau mengikut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata jadi kita bila dua waktu isya kita azan dulu, siapa muazzin atau bila ada muazzin isya kita sambung sikit lagi, boleh setengah jam insya-Allah. Jam 9 kita semayalah insya-Allah taala. Ada yang bimbang takut 3 jam sungguh ke? Kita sambung sikit lagi. Boleh saya sambung boleh 4-5 minit. Lepas tu kita terima soalan lah insya-Allah taala. Kalau ada, kalau tak ada soalan, saya sambung sikit lagi boleh 15 minit untuk menghabiskan tajuk. Jadi mereka yang mengatakan tak boleh kita nak kata fi amanillah, selamat jalan, tak boleh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bersabda, bila kamu jumpa, yang bermaksudnya bila kamu jumpa dengan saudara kamu, hendaklah kamu memberi salam. Bila kamu nak bercerai, hendaklah kamu bercerai dengan salam. Kena kata assalamu alaikum. Itu dia kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita minta doa dengan keselamatan, itu tidak dikerja oleh Rasulullah, tidak dikerja oleh salaf, maka dikirakan bid'ah, jika salah di dalam agama. Mereka berpegang kepada berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi bagi kita ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul, bagaimana yang saya gambarkan tadilah. Karena ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah faham makna wa ma uhilla li ghairillahi bih, wa ma uhilla benata semulaha yang dismulah sebut nama lain daripada Allah, ataupun dengan kata lain kerana lain daripada Allah. Maksudnya mereka itu sembelih di dalam keadaan mereka itu bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembelih kerana nak membesarkan, kerana mengibadatkan, kerana beribadat dengan sembelihan itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Bukan makna semula ada bertujuan kerana lain daripada Allah, itu sudah menjadi syirik, itu sudah keluar daripada tauhid, keluar daripada tuntutan agama. Itu bukan. Saksinya banyak perkara sembelihan tu boleh dikatakan, kalau kita bila
sampaikah 1% yang kita semula hanya kerana Allah Subhanahu wa taala? Boleh ke tak boleh? Boleh jadi tak ada. 1% pun tak sampai. Kebanyakan kita semula ayam. Kalau kat rumah kita semula apa? Kerana nak makan. Kalau orang berniaga, dia semula kerana nak berniaga. Orang semula ayam berniaga tu semula tujuan apa? Takkan kerana nak berniaga? Tak boleh kita beli. Itu sudah syirik, haram. Tak ada satu pun yang kata aku semula ayam kerana Allah. Tak ada. Dia nak semula tu adalah tujuan dia. Tetapi adakah dia syirik dengan Allah masa dia semula? Adakah kerana dia nak ibadat kepada lain pada Allah? Tidak, kerana dia orang beriman, dia mengaku bahawa Allah Tuhan dia. Bila orang beriman semula, dia semula tujuan dia nak makan. Itu tujuan, bukan kerana ibadat kepada yang lain pada Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga kalau kita tanya, kita nak doa selamat kepada orang sapi dan orang yang tak sapi, boleh ke tak boleh? Di dalam agama disuruh berpegang dengan Al-Quran. Allah kata ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, mintalah kamu dengan aku, tentu aku nak terima doa kamu. Maka doa dengan mana-mana doa boleh. Doa kepada orang sapi dengan selamat, itu tidak dilarang di dalam agama. Tak ada masalah. Kita berdasar berpegang dengan Al-Quran, berdasar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Pendapat para sahabat, para tabi'in, banyak lagi yang yang tak sampai pada kita ataupun yang belum kita tahu. Oleh itulah kita kena kembali kepada sunnah Rasulullah ataupun kepada Al-Quran dengan secara betul. Itu yang penting sekali. Itu hak paling penting. Kalau kembali pada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah dengan cara tak betul, bukanlah nak meselamatkan kita, bahkan membahayakan kita, membinasakan kita, menjahannamkan kita pula. Sampai kita sampai pada peringkat kita dusta, membangsakan dusta kepada Allah. Kita membuat pembohongan ke atas Allah, membuat pembohongan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'yadzabillah. Sampai setengah kata tak boleh kita nak pakai kipah di dalam masjid, nak pakai ikon dalam masjid tak boleh. Kerana pengukuran dia yang salah. Dia kata turut sunnah Rasulullah, masa Rasulullah tak ada kipah, tidak ada kipah angin, tak ada ikon. Tak boleh kita nak pakai. Bid'ah. Adakah kita boleh terima, tak boleh terima perkara ni? Sedangkan mereka mengaku dakwa mengikutnya Al-Quran dan Al-Hadis. Maka memang dengan kaedah ahli sunnah tak boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berkaedah dengan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidup Rasulullah dan selepas pada Rasulullah, sahabat Rasulullah, tak ada hidup dengan tidak berubah. Adakah Rasulullah hidup semenjak daripada dia jadi Rasul 40 tahun tidak ada perubahan, duduk sama saja. Mula 40 tahun sampai 60 tahun tu, sampai 20 tahun lebih tu, 23 tahun hidup tak berubah-ubah. Rasulullah makan tamar, makan roti, begitu saja. Sahabat pun tak ada berubah, begitu sama. Tabi'in pun tak berubah. Tak ada. Sehari demi sehari dia berubah. Ada perubahan-perubahan semacam masa kita lah. Masa dulunya kita naik
naik kereta lembu, selepas kereta lembu ni naik basikal, naik motosikal, naik kereta, naik kapal, ada perubahan. Maka perubahan itu masuk di dalam mubahat, perkara yang harus. Kerana di dalam agama perkara ni kalau tidak ada larangan daripada Allah, tidak ada suruhan, tidak ada larangan, dikira perkara itu yang harus. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kipas ni adakah dilarang? Aircon ni adakah dilarang? Tak ada. Apabila tak ada, harus, boleh. Apatah lagi jadi membantu pula, membantu kepada kebaikan. Tiap-tiap perkara harus boleh bantu kepada kebaikan, jadi kebaikan, alhamdulillah, boleh pahala pula. Tiap-tiap kebaikan, sama ada dikerja oleh orang yang dulu atau tidak dikerja, itu boleh kita kerja kerana Allah sudah suruh di dalam Al-Quran dengan kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kamu kebaikan, tentu kamu beruntung. Maka kita buat kebaikan, mana-mana kebaikan, mana-mana kebajikan, kita tentu kita beramal dengan Al-Quran, kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya suruh kepada kaum muslimin muslimat semua, bukan kata di surau ini saja, ke semua, marilah kita buat kebaikan. Kita tak usah ukur kebaikan ini dibuatkah tidak dibuat oleh orang yang dulu, tak penting. Itu bukan pengukuran. Pengukuran kita, hak Allah kata al-khair, asalkan nama khair. Allah suruh waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Pengukuran dia dekat situ. Bukan pengukuran dia dibuat tidak dibuat. Pengukuran ni sudah cuba nak guna oleh sahabat Nabi, tapi tak berjaya. Nunjuk kata tak betul. Sayyidina Abu Bakar sendiri guna kaedah ni. Sayyidina Abu Bakar ketika di-show oleh Sayyidina Umar suhipun Al-Quran, kita maklum kan? Masa Sayyidina Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat yang ingat Al-Quran tu mati. Maka Sayyidina Umar dia dengan dia pandang jauh, dia bimbang di atas Islam, bimbang takut Al-Quran hilang. Suruh Sayyidina Abu Bakar himpun Al-Quran, buat menjadi itu di masa Di masa Sayyidina Uthman. Di masa Sayyidina Uthman. Di masa Sayyidina Abu Bakarnya, Sayyidina Abu Bakar dia nak berperang dengan orang yang tak keluar zakat. Bila nak Sayyidina Abu Bakar nak perang tak keluar zakat, Sayyidina Umar dan sahabat lain halangkan. Dan berdasar kepada kata macam mana kamu nak berperang, macam mana kamu nak mengerja dengan perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar beralasan dengan alasan tersebut. Bila beralasan dengan alasan tersebut, Abu Bakar berhujah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku disuruh perang dengan manusia sehingga manusia mengaku dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sehingga manusia itu bersolat, sehingga manusia mengeluarkan zakat. Mafhum daripada hadis itu, orang yang tak keluar zakat disuruh perang, walau Rasulullah tak berperang sekalipun. Dari situlah sahabat yang lain terima. Sayyidina Umar sendiri terima. Kata perkara ni
tidak salah wala tidak dikerja oleh Rasulullah, kerana Rasulullah sendiri ada arah. Rasulullah sendiri ada suruh dengan kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu hingga akhir. Ketika Sayyidina Umar suruh Sayyidina Abu Bakar pula suruh himpun Al-Quran, Abu Bakar berhujah pula, kata aku nak buat macam mana dengan perkara tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat benda tak dikerja oleh Rasulullah. Sayyidina Umar pula berhujah, kata walau wallahi khair, demi Allah pun Al-Quran ni benda khair, benda baik, buatlah, buat. Abu Bakar, Sayyidina Umar berdongai, bahasa petani kata dongai, ilhah, minta juga buat baik. Abu Bakar buat baik, buat benda yang baik. Abu Bakar kata sehingga Allah membuka dadaku, Allah buka dada aku, kata himpun Al-Quran ni adalah baik. Baru Sayyidina Abu Bakar panggil Zaid, tukar tulis wahyu pada masa Rasulullah, suruh tulis Al-Quran menjadi satu buah, satu himpun duk di satu buah. Belum pada tu Al-Quran duk berocek, berata-rata, duk kat tulang, duk kat kayu, duk kat batu, tulis. Tak ada duk tersusung seperti di hari ini. Bila panggil Zaid, Zaid kata macam mana aku nak buat perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Kalau suruh aku pindah bukit lebih ringan daripada suruh aku himpun Al-Quran lagi. Berat nak kerja perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah. Berhujah dengan demikian. Maka kata Abu Bakar, wallahi khair, buatlah demi Allah himpun Al-Quran ni adalah baik. Benda khair tak apa, Rasulullah tak kerja pun tak apa, boleh buat. Zaid kata sehingga Allah buka dada aku nampak semua kata baik. Baru Zaid tu himpun Al-Quran. Itu dengan sikit secebis daripada kisah-kisah yang berlaku seperti ini yang saya ambil, supaya nak membuktikan kata hujah dengan tidak dikerja oleh orang salaf, tidak dikerja oleh Nabi, perkara tu adalah perkara salah, itu tak betul. Sudah berdebat, para sahabat sudah berdebat nak guna kaedah ni tak berjaya. Tak betul, menunjuk kata tak betul. Di masa Sayyidina Ali pun berlaku, di masa Sayyidina Uthman berlaku, di masa Rasulullah sendiri pun berlaku. Sahabat faham kat situlah. Sahabat berapa banyak mengerjakan perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah pada masa Rasulullah. Sahabat buat berapa perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah selepas pada Rasulullah. Menunjuk kata kaedah yang kata tidak dikerja, neraca kata tidak dikerja oleh Rasulullah, tambahnya tidak dikerja oleh salaf, itu adalah kaedah yang salah, tak betul di dalam agama. Tak ada di dalam agama berkaedah gitu, tak ada. Sebab tu kalau kita belajar usul fiqh ni mana dalil haram halal di dalam agama, kita tak jumpa kata perkara yang haram adalah perkara yang tidak dikerja oleh orang salaf. Tak ada. Tak ada. Itu yang saya kata neraca yang salah. Neraca yang salah, kalau kita timbang dengan neraca ni, memang salah di dalam agama. Neraca mana? Neraca tidak dikerja oleh Rasulullah, neraca tidak dikerja oleh orang salaf. Itu neraca yang salah. Neraca besar pun salah lagi. Neraca besar, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pun neraca tu pun salah lagi. Salah macam mana pula dah? Salah kata kita. Maksud dengan kita tu siapa? Siapa? Maksud dengan kita yang jahil-jahil.
Kita yang bodoh-bodoh, yang tak pandai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kita lah. Ni kita, saya, awak-awak semua, ni kita. Betul tak? Kalau kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, betul tak? Tak betul. Kerana pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat-sahabat ke semua yang tak pandai Al-Quran dan Al-Hadis, dia tak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dia kembali kepada ahli ilmu di masa dia, fuqaha'us sahabah. Kembali pada tokoh-tokoh sahabat yang besar, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal, kembali pada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. 7 orang para sahabat yang besar-besar. Mereka kembali kepada itu kerana Allah suruh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah kata innamal ilmu bitta'allum, innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kita kena kembali kepada orang yang pandai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu maksud kita kembali pada Quran dan Hadis, nisbah dengan kita. Ada pun yang kata kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis betul-betul, itu bukan kita. Nama dia a'immatul mujtahidin, imam-imam, tokoh-tokoh mujtahid di dalam agama. Orang kelah Imam Syafi'i, kelah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imamul Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, kelah-kelah yang seperti mereka itu. Itulah kita kena bagi manusia kepada 2 bahagian. Satu kelah mujtahid, yang keluar kelah muqallid, ikut yang seperti kita, kelah pengikut yang seperti kita. Wallahu a'lam. Begitulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Maaf banyak-banyak ambil masa lebih. Tinggal lagi 5 minit lebih kurang. Ada kata ada soalan 5 minit lagi. Boleh tak? Tuhan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sari bin Abdullah dari Kuda Sulawesi ini, ingin mengajukan beberapa soalan. Ya. Sebelum saya ajukan sebuah soalan, saya minta maaf lah, takut soalan itu tak begitu tak begitu tersusun. Ya. Soalan pertama saya berkenaan dengan bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala puji itu makna ada 4 puji. Dan saya minta 4 puji yang dinyatakan di sini itu, minta Bapa terangkan satu persatu di masa mana. Itu soalan pertama. Ya. Bahasa itu soalan dulu kan? Teruskan lagi. Terus. Kita nak pilih tengah untuk nak bagi masa ya. Soalan yang kedua berkenaan dengan ilmu tauhid. Mukhalafatuhu ta'ala bil hawadis, artinya berkesalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang hukum. Bersalahan makna Allah Ta'ala itu bersalah bagi segala yang baru. Sebelum ada baharu ni, Allah tu bersalah dengan apa? Ya, okey. Satu. Okey. Soalan yang kedua. Ya. Soalan yang ketiga,
ada makhlukat. Ada makhlukat ni, ada makhlukat tu dia qadim ataupun hadis? Ya, ya. Okey, soalan ketiga. Banyak ni. Banyak apa ni? Boleh cukup? Sebut 5. Saya nak pilih. Ya, lagi 2 lagi. Ya. Soalan yang keempat, perkara yang menjadikan adat itu bolehkah kita hukum dengan tak terima pada hukum akad? Satu contohnya, roti lembu tu dia panjat pokoknya. Ya. Itu perkara mencarikan adat. Tapi bolehkah kita hukum dengan hukum akad? Sekian, terima kasih. Kalau salah minta maaf. Ya, ya. Ya. Itu 4 soalan. Saya nak beri keterangan lebih kurang dengan secara ringkas-ringkas kerana tilik kepada masa. Yang pertama, ucapan kita Alhamdulillahirabbil alamin, yang memberi arti segala puji bagi Allah, Tuhan yang memerintah, yang mengatur sekalian alam. Maka puji kita maklum puji ada 4. Minta terang puji 4 tu satu persatu. Itu soalan. Maka kalau kita belajar ini yang tak susah sangatlah. Selalu hak ni maklum, iaitu puji Allah kepada Allah. Allah puji dia sendiri. Dibilang kata puji qadim bagi qadim. Allah yang qadim puji dia sendiri. Allah puji dia sendiri. Itu satu. Allah puji dia di dalam Al-Quran beberapa banyak. Dia puji, kata dia sangat kuasa, tidak ada Tuhan lain daripada dia. Dia mengetahui semua perkara. Dia kata dia Alhamdulillah, tu dia puji dia dah. Dan puji baru bagi yang baru. Kita puji sama kita. Kita puji seorang tu pemurah, seorang datuk tu pemurah. Itu puji, nama puji hadis bagi hadis baru, puji yang baru. Puji qadim bagi hadis, Allah puji hamba dia. Allah puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata innaka la'ala khuluqin azim. Dan kita puji Allah, kita puji kepada Allah dengan kata alhamdulillah. Dan berbagai-bagai lagi kita puji kepada Allah, kata Allah lah yang sangat kuasa, Allah lah yang menunjuk, yang hidayah kepada aku. Itu kata puji. 4 puji. Puji kita kepada Allah nama puji hadis bagi qadim. Kesemua itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana. Tapi yang lebih dekat bagi saya tengok huraian puji ni, yang lebih rasa bersera, yang rasa lebih faham makna puji, iaitu apa yang dihurai oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam Sultanul Ulama, Raja Ulama. Dia hurai makna puji di dalam kitab dia Mulhah. Kat situ saya rasa bersera tentang makna, maksudnya, maksud puji. Apa maksud? Jadi panjanglah. Kalau lagi kat situ jadi panjang pula. Saya nak ringkas, iaitu puji ni mana kita kata-kata yang kata-kata baik kepada seorang, kepada satu perkara. Kata kita kata baik tentang kebaikan satu perkara. Kita kata kepada Allah tentang kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah makna puji. Kita kata seorang Abdullah itu murah, Abdullah pemurah, Abdullah itu si penolong. Itu nama dia puji. Nama dia. Maka puji ni dia mari kat mana nak keluar puji? Dia mari daripada sempurna sesuatu. Mari daripada sesuatu itu tidak ada kekurangan. Mari daripada kelebihan dia, dia ada kelebihan. Itulah kita puji. Maka kesemua ni, kesempurnaan sesuatu, tidak ada kekurangan sesuatu, kelebihan sesuatu dan lain-lain lagi, tidak ada melainkan Allah. Sebab itulah segala puji, sama ada puji tentang kelebihan, sama ada puji dengan tidak ada kekurangan. Puji ada sifat-sifat yang lebih, tidak ada malaikat yang berhaknya malaikat Allah. Lam pada lillah tu nama lam istihqaq. Lam makna berhak. Yang berhak dipuji, yang betul kita pujinya Allah lah. Kita puji yang lain tak betul. Kerana yang lain tu tak berhak dipuji. Semacam kita keluar zakat kepada orang yang kaya, dia tak berhak untuk terima zakat. Kita beri zakat pada dia, tak betul. Yang berhak terima zakatnya 8 jenis saja. Kita beri zakat pada lain pada 8, tak betul, kerana dia tidak berhak. Begitu juga kalau kita puji kepada lain pada Allah, tak betul, kerana dia tidak berhak. Yang berhak dipuji Allah. Maka orang yang nak berhak dipuji kena ada beberapa perkara, 4 perkara baru berhak dipuji. Wallahu a'lam. Yang kedua, tajuk ilmu tauhid mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah bersalahan dengan segala yang baru. Soalannya, sebelum ada yang baru, Allah bersalah dengan apa? Soalan ni kita tak payah, tak soal pun tak ada masalah. Kalau kita tak belajar seumur hidup kita pun tak salah. Muka nakir tak tanya kita di dalam kubur. Kita tak bersalah, tak wajib di atas kita. Hanya sebagai nak meluaskan di dalam ilmu saja, nak berjanguk ilmu, luas dalam ilmu saja. Yang patut kita tanya, yang patut kita belajar, yang bahaya kalau kita tak tahu satu daripadanya, bahaya. Ni yang ulama kita kata, tajuk ilmu tauhid ni kita kena tahu dengan detail. Kalau kita tak tahu dengan detail, kita jatuh dalam bahaya. Kita silap satu langkah, kita silap 1 inci, kita sudah terjerumus di dalam kekufuran. Maka di dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang patut kita kena tahu, kena soal, macam mana nak kata bentuk surah, gambaran Allah serupa dengan yang baru. Itu hak patut kena soal. Sebab apa? Kalau kita tak tahu kat ni, kita tak tahu tajuk ni, kita terjerumus di dalam di dalam bab kekufuran, di dalam bab kesesatan. 10 perkara yang Imam As-Sanusi dan ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, aliran Abdul Hasan Asy'ari ahli sunnah wal jamaah kata, rupa gambaran Allah serupa dengan yang baru ada 10. Itu hak penting sekalinya. Bi ayyakuna jirman, dengan bahawa adalah Allah itu jirim. Itu serupa. Siapa kata Allah itu jirim, maka orang itu sudah menyabit bersamaan Allah dengan yang baru. Wal'iyadzabillah, sudah terjerumus di dalam kekufuran, terjerumus di dalam kesesatan. Apatah lagi kalau kata Allah itu jisim, lebih lagi. Atau Allah terikat dengan masa, Allah terkait dengan tempat, terikat dengan tempat, ada tempat baginya. Itu menunjuk kata Allah serupa dengan yang baru. Kalau kita silap satu di dalam ni, kita kata Allah bukan jirim, tetapi Allah berada di satu tempat. Itu kita sudah jatuh di dalam kesesatan. Wal'iyadzabillah. Itulah hak penting. Kita kena kata hak Allah tak serupa dengan yang baru. Di dalam tajuk ni
saya ingin nak sentuh juga sikit lagi. Sebab tu tak boleh masa kita terhad. Bila kita pergi tajuk ni, kita kena pergi sampai kepada peringkat kita kena ahli sunnah wal jamaah dengan lain pada ahli sunnah wal jamaah. Itu baru kita terselamat. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Di hari ni kita apa dia panggil, di dalam kesamaran, di dalam kemaya-kemaya, tak terai di dalam tajuk ni. Ahli sunnah orang turut sunnah Nabi, wal jamaah turut sahabat. Jadi siapanya dia tak turut Nabi, siapanya turut sahabat? Kemaya, tak tahu siapa. Definisi sendiri tu pun kemaya dah tak tahu. Macam mana yang lebih mudah sekali kita nak kenal ahli sunnah wal jamaah? Saya nak sebut dengan masa 10 detik. Dia boleh faham lah. 10 detik. Ambil masa 10 detik. 10 detik jadi 10 minit. Tadi minta 5 minit jadi banyak dah masa. Ada komplain banyak dah. Yang komplain tu ambil dulu, keluar dulu. Rasa ada kerja, keluar. Iaitu mudah untuk kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak sebut, saya nak sebut dengan secara panjang lebar tu kita panjang sangat. Buat kesimpulan ahli sunnah wal jamaah iaitu mereka yang lain daripada Mujassimah, lain daripada Mu'tazilah, lain daripada Syiah, Qadariyah, Murji'ah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa tak berdasar dengan, tak berpegang dengan akidah Mu'tazilah, akidah Musyabbihah, Murji'ah, Mujassimah, itu ahli sunnah. Itu ringkas dia. Berasalnya bila terbit Khawarij, terbitnya Murji'ah, mereka ini bila berhadap dengan orang-orang yang ikut Al-Quran dan hadis betul-betul, mereka bercanggah. Walau mereka mengaku turut Quran dan hadis, mereka ada Quran hadis, tak dipanggil mereka ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kesimpulan akhir sekalinya, misalnya Allah ada anggota. Itu siapa kata? Allah ada kaki, ada tangan, tu siapa? Itu musyabbihah. Itu bukan ahli sunnah lah. Bukan ahli sunnah. Ahli sunnah ta'ala 'anil hudud. Imam Abu Ja'far At-Tabari. Dia kata ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Allah tidak beranggota. Abul Hasan Asy'ari kata Allah tidak beranggota. Walau dia menyabit sifat tangan, tapi tangan bukan anggota. Ini ahli sunnah. Ahli sunnah dia kata Allah ada tangan, tapi tangan bukan anggota, tangan sifat. Kalau musyabbihah, Allah tangan hakiki, tangan sungguh, tangan anggota, tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Itu saja. Itu ahli sunnah, beza ahli sunnah. Itu makna ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Boleh faham tak? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, belum daripada ada makhluk Allah menyalah dengan apa? Masya-Allah. Mudah ya hakikat sebenar. Tapi oleh kerana kita berasa kita jahil ni, kita payah nak jawab. Dia payah jawab ni satu kita tak ada ilmu. Yang kedua, kita berasa kita jahil terlajar, tak boleh jawab. Benar mudah ya boleh jawab. Tok Adam, belum daripada Tok Hawa, belum ada Tok Hawa, dia serupa tidak dengan Tok Hawa? Tok Adam belum ada Tok Hawa, dia serupa tidak dengan Tok Hawa? Mudahkah payah jawab dia? Kalau berasa aku tak ada ilmu, payah nak jawab. Payah tu kita rasa bukan payah saja kita letak diri kita terendah terlajak ke, tak boleh nak jawab lah. Kalau kita fikir mudah-mudah, benda ni aku boleh jawab, tak sama. Itu mana Allah tak sama dengan yang baru. Belum daripada ada makhluk pun dia tak sama dengan yang baru, nak tak sama dengan yang mana lagi?
Tok Adam belum ada Tok Hawa, dia tak sama dengan Tok Hawa. Belum ada Tok Hawa, dia sama tak Tok Hawa? Tak sama juga. Tak sama dengan siapa? Tak sama dengan Tok Hawa lah. Moga kita ada bicara Tok Hawa. Faham ke tak faham? Kalau tak faham, kena naik bas pergi ke negeri faham. Tak ada makhluk itu hukum qadim ke baru. Tak ada makhluk sedia kala. Ini pun kita tak kena bincang, tak ada masalah lah. Cumanya bila sudah ulama bincang, kita boleh nak bincang. Kalau tak bincang pun tak ada masalah. Kita tak ada makhluk sedia kala. Dia panggil qadim, tak ada sedia kala. Kita tak ada, kita ni sedia kala tu mana adamul makhluqat fil azal nama dia, sedia kala. Ini tajuk ilmu betul-betul. Kita penting di hari ininya tajuk nak bila glewing menyalahi dia tu kita gelincir di dalam bab akidah, jadi kufur kita, jadi sesat kita, tu hak penting sekali. Ada pun satu lagi perkara yang mencari keadaan, bolehkah kita nak hukum dengan hukum akal, kata perkara tu mustahil? Kita maklum semua tiga hukum ada, wajib ada, mustahil ada, dan harus ada, semua tu boleh hukum dengan hukum akal. Bahkan pada hukum akal nama hukum dia jaiz, kalau yang harus pada akal ke semuanya. Kan harus pada akal. Tajuk akal ni pun kena hurai 1 jam. Saya kata mesti kita kena belajar juga. Di hari ni di bangsa kepada ahli sunnah kata orang ahli akal, pakar akal. Ilmu akidah sifat 20 ialah ilmu falsafah, ilmu akal. Imam Asy'ari pakar ilmu akal, Imam Ghazali pakar ilmu akal. Itu kita kena bagi huraian satu tajuk pula. Insya-Allah kita ada kuliah tahun depan kat sini tajuk ilmu akal insya-Allah taala. Gitulah. Untuk malam ni banyak ni dulu apa yang saya sampaikan. Yang baik itu taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa salah silap dan kekurangan saya minta maaf di awal-awal lagi. Masa kita tu saya ambil lebih 15 minit minta sedekah kepada saya lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.